Apa khabar semua pelajar-pelajar saya di luar sana? Dalam video ini kita nak buat topik 4 tingkatan 4 sukatan KSSN, iaitu topik operasi set. Cikgu nak gunakan buku teks dan jawab soalan-soalan yang ada dalam buku teks dan menerangkan pada anda soalan-soalan yang ada dalam buku teks. So, jom kita mulakan. Topik set ni pelajar memang dah belajar apabila kamu di tingkatan 1. Ya, tingkatan 1. 3 years back. Sekarang tingkatan 4. Tingkatan 3, tingkatan 2, tingkatan 1. Selamat cikgu. Apa yang berlaku minggu lepas pun saya dah lupa lah cikgu. How am I supposed to remember what I learned in Form 1? You're supposed to remember. Kamu kena tahu apa yang kamu belajar di tingkatan 1. Okay, let's say kamu dah lupa apa yang kamu belajar di tingkatan 1. It's okay. Pergi ke website cikgu, jombelajar.com.my. Kalau kamu tak tahu macam mana nak type benda tu, dekat atas sini ada link. Kamu tekan je link tu, kamu akan pergi ke website jombelajar.com.my. Dan dalam website itu, cikgu ada topik set. The entire topik untuk Form 1. Dan cikgu akan bagi kamu topik itu secara percuma. Kamu boleh pergi daftar dalam website itu secara percuma dan dapatkan video cikgu untuk topik set daripada tingkatan 1 secara percuma. Let's say kamu tak tahu macam mana nak gunakan website cikgu. Cara menggunakan website sudah ada link di description di bawah. Tekan link tu, kamu akan tahu macam mana nak gunakan website tu. So sekarang kita mulakan konten tingkatan 4. Di tingkatan 4 untuk topik set, kamu akan belajar 3 benda ni. So yang pertama, kamu akan belajar tentang persilangan set ataupun intersection of set. Itu adalah benda pertama yang kamu akan belajar. Yang kedua, kamu akan belajar tentang kesetuan set ataupun kita panggil sebagai union of set. Itulah benda dua yang kamu belajar. Yang ketiga, kamu akan belajar tentang gabungan operasi ataupun combine operations of set. Kamu akan belajar macam mana kita nak selesaikan soalan tentang kesetuan set dan juga intersection of set. Kamu akan gabung dua-dua tu dan belajar. Alright. So dalam video ini kita nak lihat tentang intersection of a set ataupun persilangan set. Jom kita mulakan. So apa maksud persilangan set? Persilangan set maksudnya dua set bersilang. Dengan kata lain, definisi yang paling mudah saya boleh bagi awak adalah, let's say kita ada dua set, set A, set B. Dalam dua-dua set tu dia ada elemen-elemen atau unsur-unsur dia. Apabila dua set ada unsur yang sama, itu kita panggil intersection of a set ataupun persilangan dua set. Jom kita lihat satu contoh yang boleh jelaskan kepada anda dengan lebih clear lagi. Jom kita lihat. So, persilangan set selalunya menggunakan simbol seperti ini. Yang ni simbol dia. Simbol ni bermaksud intersection of a set ataupun persilangan set. Okey, apabila ditulis A, B di sini, ini bermaksud bukan A and B tau. Ini bermaksud A bersilang dengan set B. Set A bersilang dengan set B ataupun cara kita baca benda ni adalah set A intersect with set B. Itu maksud. So, simbol ni digunakan untuk intersection. Okey, cikgu bagi awak dua set sekarang. Set A dan set B. So, kalau kamu lihat di soalan ini, kamu ada set A iaitu 2, 4, 6, 8, 10. Ini adalah unsur-unsur yang ada dalam set A dan set B kita ada 4, 8, 12, 16 dan 20. This is what they have in set B. So, let's say I write here A intersect B. Ini adalah soalan A katakan. A intersect B. Apa maksud A intersect B? A intersect B maksudnya apa yang ada dalam A dan juga ada dalam B. In both set, dia ada elemen yang sama. So, A intersect B, saya akan dapat jawapan dia sebagai apa yang ada dalam A dan juga B. A ada 2. Sini ada tak 2? Tak ada. A ada 4. Sini ada tak 4? Ada. So, cikgu 4 ada dalam dua-dua lah. So, 4 ni adalah untuk dua-dua set. So, we call it as intersection of set. Kita ada elemen 4. Apa lagi? 6 tak ada. 8 ada tak? Oh, ada cikgu. 8 ada dekat sini. Selain daripada dua unknown elemen ni, ada tak elemen-elemen yang lain? Tak ada kan? So, 4, 8. So, A intersect B, kita akan dapat unsur dia 4 dan 8. So, ini adalah jawapan untuk set A intersect dengan B. A bersilang dengan B. Faham tak? Okey, cikgu harap kamu faham. Okey. Satu lagi benda cikgu nak terangkan dekat sini. Macam mana kita nak lukis benda ni dalam bentuk Venn diagram. Venn diagram kamu tahu kan dalam bentuk gambar kan. So, set A kalau kita nak lukis, kita boleh gunakan mana-mana shape lukis set dia untuk set A. Tapi kalau set A silang dengan B, selalunya diagram dia akan jadi seperti ini. Ini adalah set A katakan. Dan yang ni adalah set B katakan. Kamu nampak tak satu tempat yang ada di tengah-tengah di mana share oleh A dan B. So inilah kawasan tengah-tengah ni kita panggil sebagai inilah kawasan dia. A intersect dengan apa? B ni kawasan dia. Kalau mereka suruh kamu lorekkan dalam Venn diagram.
Venn diagram. So A intersect B adalah kawasan ini. So macam mana kita nak lukis benda ni, maklumat ni dalam bentuk A intersect B, dalam bentuk Venn diagram? Sama je. Kita lukis set A, cikgu lukis dekat tepi sini ya. Ini adalah A, set A. Dan yang ni adalah set B. Kita dah ada set A dan set B. So apa yang ada dalam kedua-dua set A intersect B ni 48. So itu kita tulis di tengah-tengah sini 48. Ini adalah elemen yang ada dalam A intersect dengan apa? B. Let's say dalam A ni saya nak completekan Venn diagram ni. So dalam set A kita ada 2, 4, 6, 8, 10. Di sini cikgu dah tulis 4 dan 8. Maka set A apa yang tinggal lagi? 2, 4 dah tulis, 6, 8 dah tulis, next 10. Faham tak cikgu cakap apa? Maksudnya dalam circle ini mesti ada semua elemen dalam set A. Tapi apa yang dia gabung, dia share dengan set B, kita tulis dekat tengah-tengah. So maksudnya ada kat tengah-tengah ni, ada dalam B dan juga ada dalam apa? A. It's inside both sets, alright? So dalam set B pula, we got 4, 8, 12, 16, 20. 4, 8 dah tulis. Ni masih lagi B. Kita ada balance lagi berapa? 12. We got 16. And then kita ada berapa? 20. So inilah lukisan gambar untuk A intersect B dalam bentuk apa? Venn diagram. Satu lagi benda yang cikgu nak share dengan kamu adalah, kamu tahu kan, cikgu letak dot maksudnya yang dua ni ada dalam set A. Yang B ni, yang dot ni maksudnya elemen ni, unsur ni ada dalam set B. Katakan saya nak buat number of element ataupun bilangan unsur dalam set A dan B. Saya akan buat seperti ini. Set A, yang ni adalah set A, yang ni adalah set B. Bilangan unsur yang ada dalam sini adalah berapa? 2. Bilangan unsur yang ada dalam sini, bahagian sini berapa? 3. Bilangan unsur yang ada dalam bahagian sini berapa? 3. Kamu faham tak apa cikgu cakap? So dalam set A, total ada berapa unsur? Saya ada 1, 2, 3, 4, 5 unsur. Macam mana saya dapat? Nampak 3, 2. 3 tambah 2 dapat berapa? 5 unsur. Dalam set B pula, saya ada 3 tambah 2. 1, 2, 3, 4, 5. 3 tambah 2 pun dapat 5. Nampak tak? Yang ni namanya adalah apa? Bilangan unsur, number of element. Kenapa saya kata ni number of element? Sebab dia tak ada dot di depan. Kalau ada dot, itu adalah unsur. Kalau tak ada dot, itu adalah bilangan unsur di bahagian sini. Bahagian ini menunjukkan set A sahaja. Bahagian tengah-tengah ni menunjukkan set A dan B. Ada dalam A dan B. Bahagian ini menunjukkan set B sahaja. Itu maksud dia. Cikgu harap kamu faham persilangan set dengan sangat jelas sekarang. Satu lagi maklumat yang penting cikgu nak bagi pada kamu adalah persilangan set bukan sahaja melibatkan dua set sahaja, A dan B. Hanya dua set yang bersilang. Malah ada juga soalan yang melibatkan 3 set sampai 3 set yang bersilang. A intersect B intersect C. Jangan keliru. Tengok contoh dulu. Okay? Kalau kamu lihat di soalan ini, kita ada set A, set B dan set C. Kita ada 3 set. Okay, jom kita lihat. Ada tak apa-apa unsur dalam A intersect dengan B? Maksudnya set A silang dengan set B. Ada tak? Kita ada 4. Kita ada 8. So, kita ada 4 dan 8 unsur yang bersilang di A dan B. So, A intersect B, we got 4 and 8 in A intersect B. Let's say, let me ask you, if A intersect C, ada tak? A ada tak silang dengan C? Ada tak? Kita tengok. Oh, ada juga 2, 4, 6 ada. Oh, ada ni, 2, 4, 6 ni. So, we got 2, 4, 6. Abaikan saya punya bracket ni terus sikit. Okay, 2, 4, 6. Okay, ada tak B silang dengan C? Ada tak? B intersect dengan C. Kita ada tak elemen yang ada dalam B dan juga C? Kita cuba lihat. 4 ada. Lagi ada tak? 8, 12, 16. 16 ada. So, kita ada 4 dan juga berapa? 16. Sorry 4 dan berapa? 16. So, kita ada dua elemen ni dalam set B dan juga set C. But satu lagi yang penting cikgu nak tahu. Kalau dia ada 3 set, ada tak elemen yang ada dalam ketiga-tiga set? Maksudnya apa? Maksudnya, saya nak tanya A intersect B intersect C. Cikgu, boleh ke cikgu kalau 3-3 set bersilang? Boleh je. Silang tu apa? Apa yang ada dalam 2-3 set kan? So sekarang A intersect B intersect C ada tak? Ada tak elemen yang ada dalam A, B dan C? 2 ada sini. 4, 4, 4. Nampak tak manusia ni? Makhluk ni? Elemen ni. Okay? Kita ada 4, 4, 4. Maksudnya 4 ni ada dalam ketiga-tiga set. Maksudnya A silang B silang C. Saya ada satu elemen iaitu 4. Ini adalah elemen yang ada dalam A, B dan juga C. Dia ada dalam ketiga-tiga set. Boleh juga macam tu. Tak salah.
Tak ada salah. Boleh juga macam tu. So cikgu, kalau keluar soalan macam ni, macam ni kita nak lukis gambar aja Venn diagram untuk soalan seperti ni? Senang je. Kalau ada 3 set yang bersilang, maka kamu kena ada 3 bulatan yang bersilang. Macam mana? 1, 2, 3. 3 set yang bersilang. Set A, set B dan set C. So let's say cikgu bagi nama. Set ni adalah set A, yang ni adalah set B dan yang ni adalah set apa? C. So kita ada 3 set sekarang. A, B dan C. Kalau kamu nak lukis Venn diagram untuk persilangan 3 set, saya punya cadangan, my advice is you start from the middle spot. Okay, kalau kamu lihat betul-betul kamu akan tahu kamu tengok tak? Yang ni set A, bulatan ni set A. Yang ni adalah set B dan yang ni adalah set apa? C. Ada tempat yang silang-silang tu kan? Kita cuba tengok. Set B, yang ini set C. So, kawasan ini adalah sebenarnya persilangan set B dan apa? C. Okay? Kawasan ini pula adalah persilangan apa? A dan C. A dan C bersilang dekat sini. Kawasan yang ini pula adalah sebenarnya persilangan A dan apa? B. Inilah A dan B. Lupakan C ni. A dan B. Dia silang. Cikgu, habis tengah-tengah ni cikgu. Ni kawasan persilangan apa? A, B dan C. Tiga-tiga gabung di tengah-tengah sini. So, kalau kamu nak lukis Venn diagram untuk persilangan 3 set, kamu lebih baik bermula daripada bahagian tengah-tengah. In the middle. Okay? So, in the middle adalah A silang B silang C. Apakah elemen yang ada dalam A, B silang B silang C? Kita ada elemen number 4. So, kita tulis di dalam. Lepas tu kita buat perbandingan. A dengan B. Saya nak silang A dengan B kena lukis di kawasan sini kan? Di kawasan sini So, A silang B tu ada 4 dan 8. 4 dalam kawasan sini kena ada 4 dan 8. 4 dah pun kita tulis. So, di sini kita tulis berapa? 8. Itu saja. Sekarang kita tengok B dengan C. Ini adalah tempat kawasan B silang dengan C. Betul tak? Ini adalah kawasan B silang C. So, apa yang cikgu nak kamu buat adalah kalau B silang C dekat sini, kita tengok. B silang C ada 4 dan 16. 4 dan 16. So, 16 kita tulis di sini. Ini adalah kawasan B silang C. Di mana B silang C tu kena ada 4, 16. 4 dah tulis dah. So, kita tulis 16 di sini. Sekarang kita tengok pula. Apa dia? Kita tengok A silang C. Tengok. A silang C kita kena ada 2, 4 dan 6. A silang C, ini adalah kawasan A silang C. 4 dah tulis. Yang tinggal adalah 2 dan berapa? 6. Itulah apa yang kita tulis dekat sini. Sekarang, lepas kita tulis benda-benda ni, baru kita tengok apa yang ada dalam set masing-masing. Set A, B dan C. So, dalam set A sepenuh ni, kita sepatutnya ada 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8 dah ada. Apa yang belum ada lagi? 10. Kita tulis di luar sini. Ini adalah set A. Nampak tak? Dalam bulatan A memang dah ada 2, 4, 6, 8 dan 10. Okay? Sekarang kita tengok set B pula. Kita ada 4, 8, 12, 16 and 20. So, 4, 8, 12, 16, 20. Kita tengok. Ini set B. Dalam set B kena ada 4. Okay, 4, 8. Next, kena ada 12. 12 ada tak? Belum ada. Yang tak ada tu kita letak dekat 2. 12. 16 sudah ada. Dan 20. So, 20. Kita letak dekat luar sini. Inilah set B. Set B pun sudah complete sekarang. Semuanya dah ada. Next is what? Next is set C. Dalam set C kita ada 2, 4, 6, 16, 23, 25. 2, 4, 6, 16 sudah ada. 23, 25 tak ada. Kita letak sini. 23, 25. Dah settle gambar aja Venn untuk persilangan 3 set. Settle. Faham tak apa yang cikgu cakap tadi? Cikgu harap kamu memang faham apa yang cikgu ajar kamu tadi. Kalau faham, like lah. Tolong like. Subscribe untuk channel cikgu, konten-konten yang banyak. But belum habis lagi. Sabar dulu. Kita belum buat soalan-soalan yang ada dalam buku teks. So, cikgu nak buat soalan akses kendiri 4.1A, muka surat 99. Jom. So, kalau kamu lihat dalam akses kendiri 4.1A, muka surat 99, so ini adalah soalan pertama dia. So, macam mana kita nak buat soalan ni? Dia kata diberi set semesta, universal set is equals to X. X ialah integer. Okay, dia kata universal set tu dia ada X. X tu adalah apa? Integer. Integer tu daripada 1 sampai berapa? 10. So, universal set kamu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu adalah set-set ataupun elemen-elemen yang ada dalam this entire question. Soalan nombor 1 hanya boleh ada jawapan dari 1 sampai berapa? 10. Itu maksud universal set.
Yang kedua, set M dalam tu ada X. X ialah apa? Nombor ganjil. Okey. So, dan set N adalah X. Dalam X tu maksudnya apa? Adalah gandaan 3. Cikgu harap kamu faham apa tu nombor ganjil, gandaan 3 and all that. Senaraikan semua unsur bagi set yang berikut. Okey. So, A tu dia nak apa? Dia nak set M. Set M tu adalah nombor ganjil. So, set M adalah nombor ganjil. Kalau nombor ganjil, dia adalah 1, 3, 5. Kamu tahu kan apa tu nombor ganjil? Tapi apabila cikgu tulis 1, 3, 5, 7, 9. Actually 11 pun nombor ganjil juga. Tapi ada tak saya tulis 11? Tidak. Sebab dalam universal set hanya ada 1 sampai 10. Sebab tu cikgu tulis 1 sampai 10. Ini adalah jawapan anda untuk A. Faham tak? Okay. Let's go to B pula sekarang. B tu dia nak apa? B tu dia nak set N. So dalam set N dia kata dia ada apa? N ialah gandaan 3. Gandaan 3 tu maksudnya apa? Multiple of 3. Multiple maksudnya dia berganda. So kita mula daripada 3, 6, 9. Next is 12. Nak tulis ke? Tak payah. Sebab di sini ada sampai 10 saja. Universal set. Kita stop dekat sini. Next dia nak apa? Dia nak M intersect N. Yang ni kamu dah tahu dah. Baru cikgu ajarkan. Ini set M. Ini set N. M intersect N. Kita ada benda yang sama dalam M dan N. Ada tak 3? Ada. Lagi ada apa? 9 ada. Maka jawapan untuk C, M intersect N adalah kamu akan dapat 3 dan berapa? 9. Itu adalah jawapan untuk M intersect N. Settle soalan 1. Dah siap? Jom kita lihat soalan kedua sekarang. So dalam soalan 2 pula dia kata gambar Raja Wen menunjukkan set J, K dan set L dengan keadaan set semester adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So dalam set semester ada 1 sampai 9. Maksudnya apa? Untuk soalan 2 ni kamu hanya boleh ada jawapan daripada 1 sampai 9 yang ada dalam ini sahaja. Boleh. Itu maksud satu lagi untuk set semester lah. Alright. Senaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. Okey, gambar Raja pun dia sudah lukis dekat sini. Okey. So set A, J ada apa, set K ada apa, semua benda ni dia sudah lukis dekat sini. So kita akan tengok ni dan kita akan bagi jawapan. So A dia nak J intersect dengan K. So jawapan bagi A adalah J intersect dengan apa? Okey, jom kita tengok mana J. Yang besar ni J. K tu mana? Yang kecil kotak ni K. So J silang dengan K adalah semua yang ada dalam sini. Betul tak? Itulah tempat J silang dengan K kan? 4, 6, 9. Tu je. 4, 6, 9. Itu jawapan dia. Jom kita lihat B. J silang dengan apa ni? L. J silang dengan L. Mana J? Ni J. Silang dengan L. L adalah yang ini. So mana yang disilang? Yang ni saja kan? Bahagian ni saja kan disilang kan? 3 dan berapa? 9. We got 3 and 9. Settle untuk B. Jom kita lihat C. C pula dia nak apa? K intersect dengan L. K intersect dengan L. Mana K? Yang ni adalah K. Dan yang ni adalah L. Mana dua-dua ni gabung? Tengah-tengah ni. Berapa dia? 9. So itu adalah K intersect dengan apa? L. Next dia nak apa? J intersect K intersect L. So dia nak 3 persilangan ni ha. J intersect K intersect L. So mana? Ni J intersect K. Semua jawapan ni. Antara semua jawapan ni mana juga yang intersect L? Yang ini kan? Maka jawapan awak adalah berapa? 9. Itu adalah jawapan anda untuk J intersect K intersect dengan apa? L. So jawapan K intersect L. K intersect L dengan J, K, L adalah jawapan yang sama. So, itu adalah soalan kedua. Next question. Soalan ketiga pula, dia kata diberi set semester X ialah integer 1 sampai 20. So, jawapan kamu ada daripada 1 sampai 20 dalam sini. P ialah nombor perdana. Nombor perdana adalah apa? Prime number. Dan Q adalah gandaan 5. Maksudnya apa? Multiple of 5. Gandaan 5. Dan set R adalah faktor bagi 10. So kita ada 3 jenis set. Set P, set Q dan set R. Mereka tak bagi elemen ataupun unsur-unsur yang ada dalam set. So the first thing saya akan advise adalah tengok dulu apa number yang ada dalam, apa unsur yang ada dalam setiap set. So senaraikan dulu. Set P ada apa? Walaupun dia tak tanya, kita kena senarai. Kalau kamu tak senaraikan, kemungkinan kamu tak nampak number-number dia. Okay? So senaraikan. So set P adalah apa? Prime number. Prime number satu prime number ke?
Tidak, prime number yang pertama adalah 2 bermula daripada 2. So what is prime number? Nombor perdana. Okey, 3 nombor perdana. Kenapa 3 nombor perdana? Kerana 1 darab 3 kita dapat 3. Selain daripada kombinasi 1 dan 3, kita tak boleh ada kombinasi lain yang boleh berikan kita jawapan hasil darabnya 3. Betul tak? Contoh 5, 1 darab 5. Itu saja. Mana ada kombinasi lain? Macam 6. 6 ni bukan nombor perdana. Kenapa bukan nombor perdana? Sebab 1 darab 6 dapat 6. Tapi selain daripada 1 dan 6, ada juga kombinasi lain. Apa? 3 darab 2 dapat 6. So, itu bukan nombor perdana. So, jom kita senaraikan nombor perdana. So, nombor perdana yang pertama, the first prime number is 2. Lepas tu kita ada 3. Dan kita akan ada 5. And then 7. 8 bukan, 9 bukan. Kita akan ada 11. 12 bukan. 13 yes. 14 bukan. 15 bukan. 16 bukan. 17 yes, 18 bukan, 19 yes. Maka ini adalah nombor-nombor perdana daripada 1 hingga 20. So itu adalah unsur bagi set P. Next, apakah unsur bagi set Q? Set Q pula dia kata gandaan 5. Gandaan tadi cikgu dah bagi tahu kan. So dia ada 5, 10, 15, 20 boleh tak? Sebab dia kata lebih kecil atau sama dengan 20. So 20 is can possible. 20 boleh ada sebagai jawapan. Next, set R adalah X. X ialah faktor bagi 10. So, set R kita ada factors of 10. Apa maksud factors of 10? Nombor yang kamu darab kena dapat 10. Itulah faktor dia. Simple. 1 darab 10 dapat 10. Lepas tu 2 darab 5 dapat 10. Maka inilah 4 faktor bagi 10. Settle. Itu teknik cikgu ya. Okay, simple as that. Alright. So now, jom kita tengok. Lukis gambar Raja Wen mewakilkan semua set yang diberikan. So, kamu kena buat apa? Gambar Raja Wen untuk ketiga-tiga set. But sebelum kamu buat benda tu, kamu kena tahu set mana yang silang, set mana yang tak silang. Ada tak tiga-tiga set ni bersilang sama-sama? So, kamu boleh tahu macam mana nak lukis gambar dia. So, let's have a look at this. First, cikgu nak cari elemen-elemen yang ada mungkin dalam P intersect Q. Ada tak elemen dia? Cikgu nak cari P intersect Q. P dengan Q intersect ada tak? Oh, kita ada 5. Kita ada satu saja jawapan. 5. P intersect Q, kita ada 5. Selain daripada 5, ada tak lain? Mungkin cikgu tertinggal ke? Tak ada. Itu saja. 5. P intersect Q ada satu elemen. 5. Lepas tu saya nak tanya, P intersect dengan R. Ada tak? P intersect dengan R. Ada tak elemen dia? P intersect R. Ni P yang ni R. 2 ada. 5 ada. Ada. Ada 2. Ada. 5. P intersect dengan R. Lepas tu, ada tak elemen Q intersect dengan R? Jom kita lihat. Q intersect dengan R. Ada tak elemen dia? Q intersect dengan R. Q dekat sini, R dekat sini, ada tak dia intersect? Oh, dia ada 5, ada 10. Ada 2 elemen ni. Ada 5 dan berapa? 10. Ini adalah Q intersect R. Paling penting, ada tak P intersect Q intersect R? Ada tak tiga-tiga bersilang? Kita cari. P intersect Q intersect R. P intersect dengan Q intersect dengan R. Ada tak tiga-tiga bersilang? Saya rasa ada. 5, 5, 5. Nampak tak? Tiga-tiga ni ada 5. P intersect Q intersect R. 5, 5, 5. Tiga-tiga sini pun ada kan? So, kita tulis 5 adalah intersection of all three sets. So, maksudnya kita tahu ketiga-tiga set bersilang. So, gambar awak mesti ada 3 bulatan yang bersilang. So, jom kita lukiskan 3 bulatan yang bersilang. 1, 2, 3 bulatan kamu kena lukis. So, intersection of 3 sets, 3 bulatan. So, let's say kita bagikan nama. Ini adalah set P, set Q dan yang ni adalah set R katakan. So, kita dah ada 3 set. Cikgu dah advise kamu mesti mula daripada mana? Di tengah-tengah, iaitu kawasan di mana P, Q dan R. Tiga-tiga pun intersect. So, P intersect Q intersect dengan R, kita akan dapat 5. So, inilah tengah-tengah dia. Kita ada jawapan dia berapa? 5. P intersect Q intersect dengan R. Next, kita cuba tengok. Q intersect dengan R. Q intersect dengan R. Inilah dua-dua dia. Dia kena ada 5 dan 10. 5 dah lukis. Kita lukis 10 saja dekat sini. Okay. Next, kita ada P intersect dengan R. Ni P. Yang ni R. P dengan R di intersect. Dia kena ada 2 dan 5. 5 dah ada. Kita kena lukis 2 di sini. Lepas tu P intersect dengan Q. P dengan Q, ni tempat dia intersect, dia hanya ada berapa? 5 sahaja. So, kita biar je lah. Tak ada lagi. Kita tak payah lukis apa-apa lah. Sekarang kita simak. Dalam set R, kita ada 1, 2, 5, 10. Ini set R. Kita ada 2, 5, 10. Apa yang tak ada dekat sini? 1. So, kita tulis sini 1. 1, 2, 5, 10. Dalam set R. Settle. Set Q pula 5, 10, 15, 20. Set Q ni set Q kita ada 5, 10. Kita ada lagi 15 dan 20. Kita lukis di sini 15 dan 20. Boleh tak saya tulis dekat kawasan sini? Tak boleh. Kalau dekat kawasan sini maksudnya dia ada juga dalam apa? P. So dua-dua ni tak ada dalam P. So kita tulis sajalah dekat sini. Next P pula kita ada
2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Wow, banyak ni. 2, 3, 5. 2, 5 sudah ada. Ni set P kan. 2, 5 dah ada. So, 3 tak ada. Kita tulis ni 3. 5 dah ada. 7. Kita tulis 7. Kita ada 11. Kita ada 13. Kita ada 17 dan juga kita ada 19. Maka inilah gambar raja yang penuh bagi kamu untuk set-set yang ada. But dia kena semak satu lagi benda yang penting Sebab dalam gambar raja ni dia kata set semesta. Set semesta dia sudah ada. Maksudnya semua ni mesti ada dalam set apa? Semesta. Yang luar ni kita panggil sebagai apa? Set semesta. Okey, cikgu punya lukisan untuk set semesta akan jadi cacat sikit. So jangan pedulilah Okey, katakanlah ni set semesta. Kau jangan gelak weh. Kau jangan gelak. Okey, katakan ni set semesta. Dalam set semesta ni dia ada nombor 1 hingga berapa? 20. Kita semaklah ada tak semua? 1, 2, 3 dah ada. 4 ada tak? Nampak tak? 4 ni tak ada dalam ni. Kalau tak ada dalam, dia ada dalam set semesta. 4 ada di luar. 5 dah ada di dalam. 6 tak ada dekat dalam, tulis dekat luar. 6 dekat luar. 7 dah ada. 8 tak ada, tulis dekat luar. 8. 9 tak ada dekat dalam, kita tulis dekat luar. 9. 10 dah ada. 11 dah ada. 12 tak ada dekat dalam, kita tulis dekat luar. 12. 13 dah ada dekat dalam. 14 tak ada dekat dalam, kita tulis dekat luar. 14. 15 dah ada. 16 dah ada ke belum lagi, kita tulis dekat luar. 16. 17 dah ada dekat dalam. 18 tak ada, kita tulis sini 18. Lepas tu 19 dah ada dekat dalam. 20 pun dah ada dekat dalam. Maka inilah universal set. Set semesta. Sebab set semesta kena ada 1 sampai berapa? 20. Kita selesaikan soalan nombor 3. Settle. So soalan yang keempat adalah diberi set A sama dengan X. X ialah huruf dalam perkataan gigih. Set B adalah X di mana X ialah huruf dalam perkataan dedikasi dan set C adalah huruf dalam perkataan jujur. Nyatakan bilangan unsur dengan menyenaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. So dengar soalan dia kata nyatakan bilangan unsur dengan menyenaraikan semua unsur. So dia nak awak senaraikan semua unsur dulu. So simple as that, seperti yang cikgu kata, dalam set A kita ada elemen apa, kita tulis dulu. X adalah perkataan gigih, G-I-G-I-H. So, G-I, G dah tulis, I dah tulis, H. Ini adalah huruf yang ada dalam set apa? Set A, ini adalah G, okay? Alright, set B pula, kita ada apa? Dalam set B, kita akan ada X ialah huruf dalam perkataan dedikasi. D-E-D-I-K-A S. I dah tulis. So, dedikasi. Dekas. Okay, macam tu lah. Nama dia dedikasi, dia dah simplify. Ditulis kat sini. B. C pula, kita ada X ialah huruf dalam perkataan jujur. J-U-R. Jujur. J-U dah tulis dah. So, jujur lah. Ini adalah huruf-huruf yang ada dalam perkataan jujur. Okay, nyatakan bilangan unsur dengan menyenaraikan semua unsur bagi persilangan set yang berikut. So, A, dia nak apa? Dia nak A intersect dengan B. Kalau A intersect dengan B, cikgu buatlah untuk A. A intersect dengan B, cikgu ada apa? A intersect dengan B. A, B. Apa yang sama dekat sini? Ada I. Ada I. Satu sajalah. Kita ada huruf I sahajalah. Okay? I saja. Maka, number of element dalam A intersect B adalah sama dengan 1. Kita ada hanya satu unsur dalam A intersect B, iaitu I. Faham tak? Okay. Next, kita tengok jawapan untuk B pula. Untuk B pula, dia ada tulis apa? Untuk B, dia kata number of element A intersect C. So, A intersect dengan C, kita ada apa? Kita tengok dulu. Dua cikgu punya bracket ni. A intersect C. A intersect dengan C, kita ada G tak ada, I tak ada, H semua tak ada. So, A intersect C tak ada apa-apa. Maksudnya, dia mesti adalah apa? Empty set. So, number of element dalam A intersect C, jawapan dia adalah kosong. Dia tak ada elemen, tak ada unsur dalam tu. Okay? Alright. Next, kita cuba tengok C pula. C dia nak apa? Number of element B intersect C. So, B intersect dengan C. Ini adalah soalan C. B intersect C. Kita akan dapat apa? Kita cuba tulis dekat sini. B intersect C. Kita akan dapat B dengan C. Apa yang ada sama dalam sini? D-E-I-K-A-S-J-U-R. Tak adalah benda yang sama. B dengan C pun tak ada. So, dia adalah empty set. Maka number of element dalam B intersect dengan C pun adalah kosong. B intersect C pun kita tak ada huruf yang sama. Okay. Next, kita tengok D pula. Soalan D.
Number of element dalam A intersect B intersect dengan apa? C. So, A intersect B intersect C. So, apa yang ada dalam A intersect B intersect dengan C? Kita tulis dekat sini. Okay, elemen yang ada dalam A intersect B intersect dengan C. Cikgu akan ada A intersect B intersect C. Tiga-tiga ni ada tak? Tak ada kan? Dia pun empty set juga. Maka number of element dalam A intersect B intersect dengan C, jawapan dia adalah, ini adalah elemen A intersect B intersect C adalah empty set. Maka number of element A intersect B intersect dengan C adalah kosong juga. Itu adalah jawapan anda untuk soalan keempat. So, pelajar, praktiskan diri. 4.1a kita dah pun selesaikan. Cikgu harap pelajar faham semua soalan-soalan yang cikgu buat tadi. And I hope you really like this content. Kalau kamu suka, kamu like, tekanlah like button. Subscribe, share konten ini dengan ramai kawan-kawan lagi. But I want to tell you something very important. You know what? Your buku teks exercise is very good. It's really good. Memang konten-konten yang ada dalam ni memang bagus cara mereka tanya soalan. Daripada semua aspek mereka tanya awak soalan. So for your mathematics, it's the first time I'm telling you, buku teks is really good. KSSM buku teks. So kalau kamu boleh jawab semua soalan yang ada dalam buku teks dan kamu faham, see, most important thing is you understand. Bukan jawab saja. Kamu boleh tiru jawapan kat belakang terus bagi jawapan. But the most important thing is for you to understand. Kalau kamu faham semua yang ada dalam buku teks kamu, you gonna be very good dalam matematik, and A is there. You gonna be really smart. Kalau kamu nak full content untuk topik ni, kamu boleh pergi ke website cikgu jomblajar.com.my and you can find the content there. Alright? So itu saja untuk video kali ini. Cikgu akan jumpa kamu dalam video yang akan datang dengan topik-topik yang lain yang akan datang. Kalau ada apa-apa nak tanya, stay dalam comment section dekat bawah. Jumpa kamu lagi. Bye-bye.